A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Selamat hari Isnin yang barakah. Hari ini merupakan 10 Rejab 1445 Hijrah bersamaan dengan 22 hari bulan 1 2024. Masya-Allah. Hari ini 10 Rejab 1445 Hijrah bersamaan 22 hari bulan 1 2024. Majlis ilmu kita siri yang ke-449. Alhamdulillah, bagi negeri yang hari ini hari pertama kerja, hari pertama sekolah, hari pertama pejabat dibuka, semoga hari ini dimulakan dengan rasa semangat, dengan iltizam, dengan nekat, menjadikan permulaan hari ataupun permulaan minggu adalah yang terbaik. Semoga minggu yang kita lalui, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat, minggu yang bermakna buat kita, minggu yang mana kita boleh menjadi pekerja yang terbaik, majikan yang terbaik, pelajar yang terbaik, guru yang terbaik, ibu bapa yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Sentiasa berniat dan berusaha untuk jadi yang terbaik dalam position kita masing-masing. Suri rumah yang terbaik dan sebagainya. Subhanallah. Terbaik mengikut kayu ukur kita, bukan mengukur diri kita terbaik dengan orang lain. Cukuplah kita membandingkan diri kita hari ini daripada semalam daripada sebelumnya. Cukuplah kita capai sesuatu pencapaian berdasarkan diri kita. Masya Allah. Kita nak jadi lebih baik, ursi diri kita. Kita bukan nak jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik, dibuat perbandingan dengan orang-orang luar atau sekeliling. Sebenarnya kita boleh jadi yang terbaik di kalangan orang yang terbaik walaupun hanya kita fikirkan tentang diri kita. Subhanallah, kita kena pandai reject apa yang kita buat. Saya juga selalu reject apa yang saya buat. Saya tulis sesuatu, saya sendiri yang reject. Walaupun kadang saya menulis mengambil masa yang lama, sejam, 2 jam. Lepas tu saya tak puas hati, saya reject. Dan kita juga kena berani dan selalu baiki, edit hasil kerja kita sendiri. Tukang masak ataupun chef yang hebat kerana melalui proses tersebut. Dia masak susah payah, lepas tu dia makan, dia tak puas hati, dia buat lagi menu yang sama, dia makan, dia rasa tak puas hati, dia reject. Dia tak tunggu orang lain yang reject hasil kerja dia. Dia tak tunggu orang lain untuk edit, untuk tegur, untuk nasihat. Samalah juga kita sebagai suri rumah kan. Kita kemah-kemah rasa tak puas hati, kita susun. Kita susun atur sebab nak sambut Ramadan ni, tak puas hati, susun lagi. Masya Allah. Maksudnya sikap kita tidak mudah berpuas hati dengan hasil kerja kita. Akhirnya boleh membentuk sebenarnya diri kita menjadi yang lebih baik. Subhanallah. Sebab ada orang, dia rasa semua dah okey. Dia rasa tak ada apa yang perlu diubah. Tak ada apa yang perlu ditambah baik. Akhirnya setiap hari dia melakukan perkara yang sama. Setiap hari dia mengulang-ulang saja rutin yang sama sehingga dia rasa jemu. Masya Allah. Ia bukan bermaksud kita jadi perfectionist. Sebab manusia tak akan mampu perfect pun. Kita makhluk yang memang Allah ciptakan akan buat salah dan akan buat lupa. Akan lupa dan buat salah. Al-insanu la yakhlu anil khati' wan nisyan. Insan, manusia tidak akan sunyi daripada lupa dan juga salah. Subhanallah. Sebab tu kita takkan dapat pun jadi perfectionist. Bagi kita orang ni macam perfectionist sangat lah. Benda kecil-kecil pun dia nampak sekian-sekian. Subhanallah, boleh jadi bagi setengah orang belum sempurna lagi tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Alhamdulillah kita selesai membacakan nama-nama Allah yang mulia, yang indah, yang baik,
yang istimewa 99. Mudah-mudahan setiap nama tersebut Allah tunaikan segala hajat dan keperluan berdasarkan setiap nama yang kita puji Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling menyayangi kita, insan yang paling memahami beratnya beban yang kita tanggung. Kerana Nabi telah menanggung terlebih dahulu segala bebanan itu sebelum kita. Itu disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang bermaksud telah didatangkan, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang rasul yang amat memahami, yang amat mengerti ujian ataupun beratnya ujian yang kamu tanggung. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan yang sangat menginginkan kebaikan, yang sangat menginginkan keselamatan, keamanan, dan ia sangat lemah lembut, bertolak ansur dan sangat belas kasih kepada orang-orang beriman. Masya Allah. Muslimin muslimat, itulah ayat yang Allah menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW, pengertian ayat itu telah datang kepadamu seorang Rasul yang sangat mengerti, yang sangat merasai beban yang kamu tanggung. Tuan-puan sekalian, kalau di kalangan kita yang diuji daripada kecil tidak ada ayah, maka Nabi ketika dalam kandungan ibu lagi ayahnya dah meninggal. Siapa yang sejak kecil sudah kematian ibu, maka Nabi kita sejak daripada kecil lagi ibu meninggal ketika umur 6 tahun. Siapa yang mengalami ujian kehilangan orang yang tersayang, Nabi kita yang tercinta daripada sedari kecil mengeratapi kematian demi kematian orang tercinta. Kematian ayahnya, kemudian bondanya, kemudian datuk tercinta yang memelihara, melindungi dan menyayangi Nabi Muhammad. Sempat 2 tahun saja dijaga oleh atuk. Kemudian atuk tercinta pergi meninggalkannya ketika umur Nabi kita 8 tahun. Kemudian seterusnya kematian demi kematian lagi dalam kehidupan Nabi sehingga Nabi berkahwin, bernikah. Nabi diuji dengan kematian anak-anak. Seorang demi seorang. Ada yang meninggal ketika bayi, ada yang meninggal ketika alam kanak-kanak, ada yang meninggal sudah pun dewasa ataupun remaja. Nabi melalui kematian anak-anak pelbagai usia. Kemudian tak lama kematian isteri yang tercinta, yang paling banyak berkorban dengan Nabi, yang paling kuat, penguat Nabi yang terulung, yang terhebat, iaitu Sayyidatina Khadijah. Jadi hari ini saya akan bicarakan tentang bonda kita Sayyidatina Khadijah. Kepada yang diuji dengan sakit, Nabi juga diuji dengan sakit yang sangat berat. Kepada yang sedang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan, percayalah susah Nabi dan dhaif, lapar Nabi jauh lebih merana berbanding kita. Kepada siapa yang diuji dengan dikhianati, Nabi kita mengalami siri kisah yang menyayat hati, dikhianati orang yang terdekat, ditipu orang terdekat, dimukiri janji dengan orang-orang yang dipercayai. Subhanallah. Siapa yang diuji, pernah dipukul, Nabi sampai patah gigi Nabi, sampai berlumuran darah Nabi, Nabi dibaling dengan batu. Tuan-puan sekalian, kita kalau tak pernah lagi kan kita menyampaikan teguran atau nasihat sampai orang baling batu. Kalau orang baling kertas pun kita rasa sedih sangat dah tuan-puan sekalian. Sebab itu bila Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, terasa amat berat baginya apa yang menimpa kamu. Nabi sangat merasai ujian yang menimpa kita kerana Nabi telah melalui semua jenis ujian. Kita mungkinlah kita diuji satu sudut, tetapi satu sudut yang lain kita tidak diuji. Kita mungkin diuji kesihatan, tapi kita tidaklah hidup dalam keadaan kemiskinan. Kita mungkin miskin, susah, tapi sihat tubuh badan dan ada orang tersayang masih ada bersama. Tetapi Nabi kita, cuba senaraikan bentuk ujian, bentuk-bentuk ujian. Bahkan hampir tidak ada bentuk-bentuk ujian tidak ditimpa kepada Nabi Muhammad.
Dan itulah yang dijawab oleh Nabi bila ditanya, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, para rasul dan Nabi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Orang yang terdekat dengannya, orang-orang soleh yang mengikutinya. Maksudnya orang yang ranking kedua selepas ini. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Maksudnya ranking pertama, beratnya ujian adalah Rasul dan para Nabi. Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah penghulu Rasul dan penghulu Nabi. Jadi Nabi Muhammad lah ujian yang paling berat. Sebab itu, kalau kita nak list, ada 100 jenis ujian. 100 jenis ujian, 50 jenis ujian. Semua ujian itu telah dilalui dan ditimpakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya contohnya, kalau nak nasihatkan kawan saya supaya sabar, dia diuji sekian-sekian. Boleh jadi saya tak layak pun nak menyatakan kepada dia sabar kerana ujian dia sangat berat, dan ujian dia pula saya tak pernah lalui ujian yang sama. Dan bila dia kata awak tak faham apa yang saya rasa, wajar pun dia kata begitu. Sebab saya tak melalui ujiannya. Tetapi apabila Nabi kita mengingatkan kita tentang sabar, memujuk kita tentang bersangka baik, memujuk kita dengan redha, maka Nabi selayaknya dan kita harus mendengar pesan-pesan Nabi. Sebab Nabi telah melalui fasa-fasa yang begitu dahsyat. Kalau kita sekarang sedang mengalami ujian rumah tangga, percayalah, Nabi menghadapi ujian rumah tangga yang sangat berat. Macam-macam kisah, macam-macam situasi yang menyayat hati, yang menyiat-nyiat hati Nabi. Nabi pernah sampai memulaukan semua isteri Nabi. Semua isteri Nabi selama 1 bulan. Kerana Nabi terlalu berduka cita dengan sikap isteri-isteri Nabi. Nabi juga pernah ditinggikan suara, dijawab dengan jawapan yang tidak sepatutnya. Dan juga pernah juga Nabi tidak dihiraukan, isteri merajuk sampai 1 hari dan sebagainya. Maksudnya Nabi juga seperti lelaki yang sedang diuji dengan para isteri, isteri yang diuji dengan para suami. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, Nabi juga diuji dengan ujian sebagai mertua, ujian sebagai atuk, ujian sebagai ayah, ujian sebagai suami, ujian sebagai anak, ujian sebagai lelaki, ujian sebagai pemimpin, ujian sebagai jiran, jiran yang disakiti, ujian sebagai kawan yang disakiti. Apa bentuk ujian yang Nabi tak lalui? Semua Nabi lalui. Masya Allah, itulah Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui, Nabi yang kita dambakan disyafaati. Jadi sama-sama tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, 40 fits ni, terima kasih ya tanya soalan, cute je soalannya. Ustazah, dah makan pagi ni, baru teringat nak puasa, boleh ke? Comel lah soalan ni. Soalan ni sangat bagus. Terima kasih ya 40 fits tanya soalan ni di IG. Dah makan, baru teringat. Hari ni hari Isnin, bulan Rejab pula tu, baru teringat nak puasa. Tapi dah makan dah. Mungkin minum ke kan? Tak makan, minum je sikit contoh. Boleh tak nak puasa sunat? Jawapannya, enggak boleh dong. Enggak boleh. Enggak bisa. Kalau begitu enggak bisa. Memang tak boleh, tuan-puan sekalian. Yang dibolehkan berpuasa sunat dengan syarat belum makan ataupun minum. Macam mana? Contoh, pukul 11 kawan pun ajak makan. Jom pergi makan pukul 10 lah ataupun pukul 9. Jom makan, jom sarapan. Lepas tu tengok jam. Aku 11 dah lah. Aku tak rasa lapar lah pula. Sebenarnya aku tak makan tak minum lagi hari ni. Aku puasa je lah. Lagi pun aku tak makan tak minum. Yang macam ni boleh. Walaupun dia tak niat pun sebelum subuh. Dia tak niat pun selepas subuh. Dia tak niat lagi pukul 8. Dia tak niat lagi pukul 9. Bila dia sedar dah jam 11 dan dia belum makan dan belum minum apa pun lagi. Mungkin kelam kabut sangat lah dia pagi tu. Pasal ada meeting pula ada itu. Sampai pukul 11. Tak apalah. Saya puasa je lah hari ni. Kebetulan Isnin Rejab. Saya niat puasa. Boleh ke? Kau ni baru nak niat masa ni? Boleh. Puasa sunat boleh sehingga waktu zuhur. Puasa sunat boleh kita pasang niat untuk puasa sunat. Waktu niatnya adalah sehingga sebelum zuhur. Kalau azan zuhur tu dah tak boleh dah lah. Dengan syarat dia belum melakukan apa-apa perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Seperti makan, minum. Walaupun, saya makan tak sengaja. Mana mungkin dia makan sengaja tadi. Yang dia terlupa nak niat puasa.
ataupun telah melakukan hubungan suami isteri jima pagi lepas subuh, maka tak boleh dah lah. Subhanallah, harap faham ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, kita sebut pasal Nabi tadi. Sebenarnya kita nak selawat kepada Nabi yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita dambakan disyafaati. Okey, sama-sama selawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Subhanallah. Okey, ada yang tanya soalan susulan. Kalau puasa ganti boleh tak niat tu sampai ke zuhur? Tak boleh. Puasa ganti adalah puasa wajib. Yang dibenarkan niat sampai zuhur tu hanya puasa sunat sahaja. Terpulanglah sunat Rejab ke, sunat Isnin Khamis ke, sunat hari putih ke. Tuan-puan sekalian, dah tak lama dah hari putih ni. Subhanallah. Okey, subhanallah. Ya, benar. Terima kasih Encik. Subhanallah. Saya akan sentuh berkenaan dengan fadilat puasa hari putih. Yang ini ramai juga yang tak tahu. Puasa hari putih, fadilat puasa hari putih. Dan saya akan sebutkan tarikh hari putih. Hari ini 10 Rejab. Jadi alhamdulillah, eloklah ni saya nak sebut pada tarikh 10 Rejab. Sebab puasa hari putih. Pernah dengar tak pasal puasa hari putih? Bilakah puasa hari putih? Berapa hari bulan puasa hari putih? Kenapa dinamakan hari putih? Dan apa fadilat dia ataupun yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kedua, apakah kebaikan dari sudut sains? Kebaikan dari sudut sains apa? Saya nak yang tu dulu. Lepas tu carikan dari sudut sains. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah puasa hari putih, ia berlangsung setiap bulan. Dia berlaku pada setiap bulan. Ataupun kita sebut puasa Bilt, Ayyamul Bilt, hari-hari putih. Bilt ni baida, maksudnya hari putih lah. Bahasa Arab pun Bilt maksud putih. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma al-bayd 13 wa 14 wa 15 wa qala hunna kahayati ad-dahri, hunna kahayati ad-dahri. Subhanallah. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berpuasa pada hari-hari putih, iaitu 13, 14 dan 15 hari bulan. Baginda juga bersabda, puasa hari tersebut seolah-olah pahalanya puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, nanti kita bacakan lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa hari putih ni. Ada lagi penjelasan yang lain berkenaan puasa hari putih. So, hari ini 10 Rejab. Boleh tak Ustaz tolong tuliskan 13, 14, 15 dia jatuh pada hari apa? Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Niat. Okey, amalan puasa hari putih ni kita akan kongsikan dari sudut sains yang sangat luar biasa bila dikaji oleh para saintis berkaitan dengan puasa hari putih. Masya Allah.
Ayyamul bid itu bahasa Arab. Ayyamul bid, hari putih. Hari putih bermaksud ia jatuh pada pertengahan bulan Islam. 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan. Bermaksud sekarang bulan Rejab, 13, 14, 15 Rejab. Kemudian 13, 14, 15 Sya'ban. 13, 14, 15 Ramadan tu memang puasa wajib. 13, 14, 15 Syawal. Maksudnya setiap bulan adanya hari putih. Ustaz tuliskan hari. Saya susah sikit nak nampak kalau tarikh je. Okey. So 13 Rejab itu bermula pada hari ini 10 Rejab. So 13 itu hari apa? Hari Khamis ya. Hari Khamis. Yes. Itu penting tulis hari. Okey, kita set dalam minda kita. Puasa hari putih minggu ini bermula pada hari Khamis. Jadi, kita berpuasa hari putih. Tolong ni. Kita puasa pada hari putih pada bila? Khamis, Jumaat, Sabtu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Subhanallah. Khamis, Jumaat, Sabtu adalah puasa hari putih. Yang mana hari putih ini akan jatuh setiap bulan pada pertengahan bulan, dan anda boleh tengok ke bulan bulat penuh, iaitu bulan purnama, bulan penuh. Pada 13, 14, 15 setiap bulan, bulan lingkaran penuh, kita panggil bulan purnama. Apa yang berlaku pada setiap bulan apabila berlaku bulan purnama? Dan kenapa kita disunatkan berpuasa yang namanya Ayyamul Bid? Dan kelebihan berpuasa 3 hari setiap bulan, Nabi menyebutkan ganjarannya ibarat puasa sepanjang tahun. Puasa ganjarannya ibarat seperti sepanjang tahun. 1 tahun, tuan-puan sekalian, 1 tahun, ini kalau saya boleh conteng ni sebenarnya best juga. Tak apa, sebab saya nanti kelang kabut sikit, nak alih-alih nak betulkan kamera dan sebagainya. Okey. Sepanjang tahun. Why, tuan-puan sekalian? Dalam Islam, 1 bulan ada berapa hari dalam Islam? Boleh tuliskan ya. Boleh beri jawapan pada saya. Bulan Islam 1 hari ada berapa? 1 hari. 1 bulan ada 30 hari. Bulan Islam 1 bulan 30 hari. Berpuasa 3 hari, sebagaimana hadis Nabi SAW, satu amalan soleh apabila dilakukan digandakan 10 kali ganda. So 1 hari ibarat 10 hari kita berpuasa. Hari kedua Ayyamul Bid ibarat 10 hari lagi. Hari ketiga ibarat 10 hari lagi. Maka 3 hari kita berpuasa berturut-turut setiap bulan menyamai 30 hari kita berpuasa. Jadi siapa yang berpuasa setiap bulan ni, Ayyamul Bid, dia ibarat puasa sepanjang tahun. Itu dari sudut kira-kira, tuan-puan sekalian. Tetapi di sisi Allah, Allah boleh gandakan sehingga 700 kali ganda. 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tetapi pada hari tasyrik, sekiranya memang kita tahu 13 Zulhijjah iaitu hari tasyrik. Hari tasyrik 13 Zulhijjah, ia tidak dibenarkan berpuasa, iaitu hari yang haram kita berpuasa tu hari tasyrik. Hari tasyrik iaitu hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidul Adha ya. Hari tasyrik tu. Minta maaf ya. Ya, 13 Zulhijjah hari tasyrik tidak dibenarkan berpuasa walaupun dia jatuh pada Ayyamul Bid. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, dari sudut niat umum saja. Nawaitu shawma ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Nanti hari Khamis, Jumaat, Sabtu, siapa belum pernah cuba, boleh cuba. Saya nak cerita kisah-kisah yang agak yang sampai kepada saya, mereka yang beramal hari putih ni, tuan-puan sekalian. Fadilat puasa memperoleh ganjaran pahala puasa, dapat meningkatkan kesihatan tubuh badan. Okey. Kamu cari berkenaan dari sudut sains yang lebih detail. Yang ini terlalu umum, tapi saya perlu juga tolong cari ada yang
kajian dibuat. Sebab apa? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, dah faham kan? Puasa tu 3 hari berturut-turut. Khamis, Jumaat, Sabtu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Ustazah kalau ambil salah satu, dia tak jadi. Dia puasa Khamis je. Dia niat puasa hari putih. Dia kena 3 berturut-turut. Puasa 2 hari je, dia pun tak jadi. Dapat pahala tak? Dapat pahala puasa sunat. Dapat pahala puasa sunat. Walau bagaimanapun, kalaulah terhalang kerana uzur ataupun kerana sakit, maka mudah-mudahan Allah tetap beri penuh. Ayyamul Bait, hari putih, 3 hari berturut-turut setiap bulan. Tengah bulan 13, 14, 15. Lupa tanggal berapa tadi Ustazah? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan. Boleh? Okey, ada seorang sahabat saya ni dah berkahwin hampir 10 tahun, tak dapat anak. 8 atau 9 ataupun 10 tahun. 8 tahun ke atas lah, tak dapat anak. Dah nama nikah, usaha macam-macam, termasuk ambil IVF, macam-macam ikhtiar untuk dapat anak. Sehinggalah satu ketika dia bertemu dengan seorang doktor. Dia nak buat rawatan, next rawatan. Doktor Muslim, lelaki ni, dia sebut begini. Dia kata, puan dah usaha macam-macam, ikhtiarkan cara. Saya akan bantulah puan. Ini maksudnya dia juga doktor dalam bidang ni lah. Tapi doktor ni dia kata, saya minta puan, suami isteri, terutamanya isteri ni lah, suami pun sama, amalkan dalam proses rawatan ni puasa hari putih. Seorang doktor perubatan di Malaysia lah. Puasa hari putih 3 hari setiap bulan. Kebetulan sahabat ni sebenarnya dia kenalan lah. Saya berurusan dengan dia. Suatu hari dia cerita. Dia kata dia dah pernah dengar Ustazah cerita pasal puasa hari putih. Tapi bila seorang saintis, seorang doktor pakar yang menyarankan, dan doktor tu menjelaskan kaitan puasa hari putih dengan kesihatan, dengan kesuburan, puasa hari putih dengan otak, dengan seluruh sistem badan. Dia sangat terkejutlah, maksudnya hebatnya apabila Allah menentukan sesuatu syariat, kan, lagi-lagi perkara yang sunat, ada hikmah, ada nikmat yang Allah ingin berikan daripada ibadah-ibadah tersebut. Alhamdulillah, setelah itu usahanya berhasil. Lalu dia mengandung. Anaknya sekarang dah hampir 2 tahun dah. Tapi cerita itu masih kekal dalam ingatan saya. Dia kata memang selepas itu dia tidak lagi meninggalkan puasa hari putih. Subhanallah, Allah mengizinkan sesuatu rawatan atau usaha itu dibukakan jalan. Jadi mungkin ramai hari ini di kalangan orang muda, sebab banyak faktor ya. Faktor persekitaran, faktor makanan, faktor gaya hidup, cara hidup, menyebabkan ramai orang hari ini terhalang, sukar, susah nak dapat anak. Jadi selain daripada ikhtiar yang anda buat dengan doktor, buat rawatan kesuburan dan lain-lain, anda boleh beramal dengan puasa hari putih. Memang kita berpuasa kerana Allah. Memang kita berpuasa kerana mengharapkan pahala, redha dan ganjaran daripada Allah. Itu total niat kita. Tetapi yang saya ceritakan adalah di sebalik niat ikhlas kita, niat kita kerana Allah, kita boleh mengharapkan sesuatu yang berkait dengan kesihatan. Ini dijelaskan oleh alim ulama. Anda boleh baca daripada penulisan Jabatan Mufti Wilayah. Isu apabila hari ini saintis mengkaji tentang puasa dan Barat akhirnya mengatakan bahawa puasa adalah satu tongkat ajaib, ibarat macam itulah, tongkat ajaib yang mana telah terbukti boleh menyembuh pelbagai penyakit kronik dan boleh melemahkan sel-sel kanser dan boleh memulihkan tubuh badan, yang tidak boleh dilakukan dengan apa jua cara. Contohlah, dia ada mesin untuk buang toksik. Kadar pembuangan toksik yang berlaku ketika puasa tidak boleh ditandingi. Kan? Pembentukan hormon yang dihasilkan apabila kita berpuasa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, akhirnya amalan berpuasa ini dijadikan sebagai satu rawatan di Barat sekalipun, walaupun mereka tidak memeluk Islam. Tetapi asal mereka mengeji, mereka mempelekehkan perbuatan puasa,
yang asalnya mereka nak buktikan bahawa ibadah dalam Islam ini menzalimi penganutnya, menzalimi umat Islam. Bagi mereka tak logik, tidak dibenarkan makan dan minum walau satu titik selama 13 jam. Kalau kita puasa daripada jam 6 pagi sampai 6 petang 12 jam. Kita buka puasa pukul 7 kan, 7 lebih, 13 jam setengah. Kita tidak makan dan tidak minum sedikit pun. Mereka peringkat awal nak buat kajian bahawa ibadah dalam Islam ini menyakiti, menzalimi, merosakkan sistem badan, melemahkan sistem badan, melemahkan otak dan lain-lain. Bahkan ada di negara-negara tertentu, bukan 13 jam macam negara kita. Sebab ada negara tertentu yang mana waktu siangnya lagi panjang, sampai berpuasa 15 jam, ada yang 16 jam. Bahkan ada negara tertentu sampai 17 jam waktu siangnya. Jadi sangat panjang. Subhanallah. Namun setelah saintis mereka membuat kajian terhadap tubuh badan orang yang berpuasa, akhirnya mereka terpaksa menerima. Sains tidak boleh menipu. Akhirnya mereka terpaksa menerima bahawa banyak perubahan-perubahan positif, banyak kebaikan, banyak penyakit-penyakit boleh diatasi ataupun dipercepatkan pemulihannya daripada ibadah puasa. Sebab itu timbullah macam-macam bentuk puasa bagi mereka. Intermittent fasting. Ada banyak lagi sebenarnya kaedah fasting yang mereka wujudkan. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, saya bacakan di sini ya. Di antara, seperti yang diketahui berpuasa sangat bagus, antaranya mengurangkan tekanan darah tinggi, mencegah kenciman ini, mengurangkan faktor risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, GERD, menghilangkan daya, meningkatkan daya tumpuan otak. Okey, ini memang sangat, saya kata tak apa boleh ambil, umum sangat. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sebenarnya boleh tak? Sebenarnya cuba cari tak? Memang kajian yang fokus puasa hari putih. Cuba cari yang tu tak? Bukan kelebihan puasa. Memang fokus on hari putih. Saya pernah baca ibadah dan kesihatan. Ini umum sangat ni. Sekejap encik, saya tengok juga ni. Ini pun sebab kalau saya search, tolong search betul-betul. Tolong bagi dekat ustaz juga. Okey. Sebab kalau saya nak baca tentang umum bab puasa, kajian sains, anda boleh baca, anda boleh search. Tapi saya pernah baca dah banyak kajian yang memang kaji khas why puasa hari putih, sehingga kan kalau dari sudut fadilat dia sangat besar, umpama puasa 1 tahun. Dan kepada siapa yang berpuasa 3 hari sebulan ini, kebaikannya soalannya untuk kesihatan sepanjang tahun. Tuan-puan sekalian, antara yang saya ingat, tapi saya tak suka nak bercakap apa yang saya ingat, saya takut salah. Sebab kenapa kena 3 hari berturut-turut? Kenapa ia jatuh pada setiap bulan? Dia ada kaitan dengan kitaran dalam tubuh badan kita ini. Pada setiap kali bulan mengambang, apa perubahan yang berlaku pada tubuh badan? Dia ada kaitan tu. Tuan-puan sekalian, kita tahu bahawa tubuh badan kita resonan dengan alam. Maksudnya tubuh badan kita berinteraksi dengan alam. Sebab itu kita kata pada hari pertama, hari kedua, setiap bulan, tengah bulan, kan, hujung bulan. Bulan itu sendiri daripada bulan sabit kepada bulan penuh kepada bulan sabit balik, sebagainya. Dan tubuh badan kita ini setiap bulan, di tengah bulan, ada something yang berlaku yang mana, contohnya ya, saya sedang tunggu lagi, sebab tu saya minta fokus dan sebab kita bincang pasal puasa hari putih. Subhanallah tuan-puan sekalian, soalannya begini.
pada setiap bulan badan kita ni perlu dinyah toksik. Berlaku satu proses untuk menghasilkan hormon. Ia berlaku pada tengah bulan. Ini secara umum. Anda boleh cari fakta. Dia berlaku pada setiap di tengah bulan. Dan proses untuk keluarkan toksik, proses untuk hormon-hormon yang akan dibaik pulih ataupun ditingkatkan yang berlaku di tengah bulan ni, saya tak ingat apa yang berlaku di setiap tengah bulan ni. Tetapi ia akan berlaku dengan sangat optimum apabila kita berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Faham maksud saya? Allah jadikan kitaran tubuh badan kita ini disonan dengan kitaran bulan hijrah. Bukan bulan yang Masihi ni. Bulan Masihi ni adalah susunan manusia ni. Yang kita Islam ada bulan hijrah. Sebab itu, tubuh badan kita ke ibadah kita berdasarkan bulan hijrah. Jadi, pada setiap bulan, ada something happen inside our body. Yang mana apabila kita berpuasa 13, 14, 15, apa keperluan badan kita, proses yang dilalui oleh tubuh badan kita pada setiap tengah bulan itu akan berlaku secara optimum, secara sempurna, paling tinggi sekali. Sebab itu kita dapati insya-Allah kepada mereka yang sedang diuji apa jua sakit, termasuk sakit yang kita tak dapat kenal pasti, usahakanlah puasa hari putih ni. Dan memang saya nak sebut tentang ada orang yang rasa macam, Ustazah, boleh ke kita niat puasa sebab kita mengharapkan kita sihat tubuh badan, sebab kita mengharapkan kita dapat ni? Okey, saya pernah dengar penjelasan Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika itu beliau masih lagi Sahibu Samahah Mufti Wilayah. Soalan yang sama pernah ditanyakan kepada Dr. Zul dalam IKIM, saya tak ingat, tak silap saya. Saya dengar sendiri jawapan direct daripada Tuan Guru. Bila ditanya, sekarang ini, soalannya lebih kurang begini. Sekarang ni banyak dah kajian terhadap sains dari sudut solat. Kebaikan solat dari sudut sains. Kebaikan rukuk, kebaikan sujud, kebaikan berdiri tegak, kebaikan kaki bila dilipat. Dan saintis-saintis ni juga di kalangan Muslim. Contoh saintis daripada UC Malaya, Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah, Profesor Institute. Mereka ni menghasilkan 2 buah buku dan banyak lagi kertas-kertas kajian terhadap kehebatan pergerakan dalam solat kepada otak, kepada jantung, kepada seluruh sistem badan. Saya masih menunggu ya, Cik Suami Ashraf, saya menunggu. Bagi je ya. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Lalu ditanya, apakah kedudukan orang yang solat dengan mengharapkan, dengan dia ada aim untuk dapat kebaikan-kebaikan dari sudut sains ni, sah tak solatnya? Bagaimana dengan suasana ataupun situasi solatnya, tuan-puan sekalian? Lalu Tuan Guru jawab begini, dan saya gunakan jawapan ni lah. Dan jawapan ini walaupun nampak logik akal, tapi kita boleh faham dengan mudah. Okey, tuan-puan sekalian. Tuan-puan, dia bagi jawapan begini. Dia kata, contoh, kita nak jumpa kawan kita. Kita nak jemput tetamu datang ke rumah, ataupun kita nak jumpa kawan. Macam itulah Tuan Guru bagi metafora, tamsilan, contoh untuk kita faham. Kita jemput tetamu datang ke rumah. Kita pun masak special dan kita memang nak jamu tetamu. Itu niat utama kita. Itu niat paling utama kita, iaitu untuk dapat pahala menyantuni tetamu. Untuk dapat pahala kita melayani tetamu. Pahala besar melayani tetamu. Kita pun jemput makan. Tapi dah waktu yang sama, hati kita ada terlintas, ada berniat juga. Kita jemput 10 orang kawan ni, semoga adalah nanti kawan-kawan ni yang akan support bisnes kita. Ibarat macam itulah. Kita ada buat satu perniagaan, lalu kita hidang produk kita. Kita buat apa? Contohnya kambing perap. So kita jemput tetamu tu dan kita masak kambing perap.
Jadi kita bukan promote direct. Indirect je. Kita hidang kambing perap. Lepas tu dia orang tanya, sedapnya kambing ni lembut, juicy. Rasa dia perfect. Sedapnya. Ini awak beli jenama apa? Ini memang saya buat sendiri. Subhanallah. Nampak tak? Tapi tujuan sebenar dia memang nak menyantuni tetamu. Jadi dia tetap dapat pahala menyantuni tetamu. Dia pun santuni dengan baik. Dan dia juga dapat mencapai tujuan dia, iaitu nak promote dia punya kambing perap tu. Tapi sekiranya memang tujuan dia nak promote, tujuan besarnya memang nak promote, bukan nak santuni tetamu sangat. Kalau bukan sebab nak promote, dia tak jemput pun kawan-kawan tu. Kalau sebab dia memang dia tak boleh nak tipu niat dia. Dia tak boleh nak tipu hati dia. Dia nak tipu siapa? Nak tipu Allah lagi tak boleh tipu. Memang kalau bukan sebab nak promote, dia takkan jemput tu kawan-kawan tu. Tujuan dia sebab nak promote. That's why dia jemput. Jadi nampak tak, niat lebih besar adalah untuk dapat manfaat keinginan peribadi tu. Bukan nak dapat pahala melayani tetamu. Jadi dari sudut inilah, bila kita puasa hari sunat, hari putih, niat utama kita puasa mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kerana sudah pasti ganjaran pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada manfaat-manfaat dunia yang sementara. Namun bila kita dah dengar dah fakta-fakta kelebihan puasa hari putih ini, maka tuan-puan dimati Allah sekalian, ia menambahkan lagi semangat. Dia menambahkan lagi keinginan kita untuk berpuasa. Betul atau tidak? Bila kita tahu, dengar cerita saya, bagus rupanya puasa hari putih. Selama ni kita nak rasa puasa Isnin Khamis pun susah. Nak selang hari ni puasa, esok boleh makan. Lagi nak puasa berturut, lagi susah. 3 hari berturut, dah lah jatuh hari Jumaat Ustazah. Hari saya cuti tu kau Kelantan Terengganu, dah lah jatuh hari Ahad. Mencabarnya. Tapi bila tahu kelebihan dan dari sudut kesihatan, ia menambahkan semangat, inspirasi, motivasi untuk puasa. Betul atau tidak? Maka dibenarkan syarak, walaupun kita ada selit mengharapkan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, ini penulisan ni. Walau bagaimanapun, apakah sebenarnya rahsia tersurat di sebalik amalan puasa selama 3 hari dalam sebulan ini? Sebuah kajian telah dilakukan oleh Profesor Walter Lengo di Universiti Southern California telah membentangkan sebuah hasil kajian yang cukup menarik untuk mengkaji kelebihan puasa hari putih ini. Kajian dilakukan ke atas sekumpulan peserta yang telah diarahkan untuk berpuasa antara 2 hingga 4 hari dalam sebulan dan memakan tempoh selama 6 bulan secara berturut-turut. Penemuan menunjukkan bahawa penurunan penghasilan enzim PKE, iaitu hormon yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko barah dan pertumbuhan tumor dalam badan, adalah lebih baik. Hal ini bermaksud risiko untuk mengalami penyakit berbahaya amat nipis, amat tipis, amat rendah bagi orang yang beramal dengan puasa hari putih. Sistem badan kita juga dikatakan akan cuba untuk menyimpan tenaga apabila berada dalam keadaan lapar. Keadaan ini akan menyebabkan sel-sel ketahanan badan akan dikitar semula, terutamanya yang telah rosak dan tidak diperlukan lagi. Hal ini bermaksud puasa dengan diikuti makanan yang sihat dapat memulihkan sistem ketahanan badan. Malah ia dikatakan merupakan salah satu rawatan dan alternatif yang sesuai kepada pesakit yang sedang menjalani kemioterapi untuk mengembalikan semua sel-sel darah yang kurang serta memberi kekuatan. Okey, subhanallah. Okey, ini pun sedikit umum lah. Okey, umum juga tetapi ada fokus sikit. Kalau kamu jumpa last sekali, umum dari segi kebaikan berpuasa kepada tubuh badan. Yang tadi tu artikel bercampur fadilah dari segi ni. Ada tak jumpa yang memang umum berkaitan dengan puasa sahaja? Boleh. Beri je.
puasa dari sudut umum sahaja. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, perasan tak bila kita puasa nanti Ramadan, hari pertama penat, letih, mulut kita berbau sangat. Mulut tu bau, hancing. Maksudnya busuk sangat. Hari kedua, kita rasa macam okey sikit. Hari ketiga, makin okey. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, dah macam biasa dah. Dah tak macam puasa dah. Dah macam hari-hari yang sama seperti mana hari kita tak puasa. Dah tak rasa lapar sangat. Badan makin ringan, makin kuat, makin sihat. Kalau hari pertama lembek, tak larat. Nak masak tak larat. Masuk hari ke-6, ke-7, ke-8 seterusnya. Oh, tak ada masalah dah. Pukul 6 tu cegah lagi. Subhanallah. Itulah badan sedang berproses. Melalui satu proses. Menyah toksik, keluarkan, singkirkan bakteria, macam-macam lah. Dan badan kita mula menghasilkan, dengan gembira mereka menghasilkan hormon-hormon yang tertangguh selama 1 tahun, 11 bulan. Tuan-puan sekalian, badan kita ni paling penat bila proses makanan. Contoh diorang ni proses sarapan. Okey, saya baca ya. Matlamat puasa adalah untuk membina takwa. Ya betul, untuk kita jadi hamba Allah yang beriman. Untuk tujuan itu, puasa perlu dilakukan dengan cara serta adab yang betul. Namun begitu, kajian sains telah pun mengesahkan bahawa puasa adalah satu proses detoksifikasi. Detoksifikasi bermaksud mencuci dan membersihkan badan daripada racun atau toksik. Mengikut Dr. Lonnie Brown, PhD dalam Adventures Therapeutic Fasting, amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat Islam hari ini. Apabila seseorang menghidapi penyakit, dia akan mengambil ubat dan meredakan penyakitnya. Sudah tiba masa untuk kita mengamalkan sesuatu yang berbeza, iaitu untuk mengamalkan puasa ketika sakit. Beliau menyebutkan bahawa puasa adalah penawar. Ia merangsang beberapa perubahan yang melibatkan metabolisme badan. Dan perubahan ini membantu ke arah pembersihan dan pembaikian dalam badan. Ketika berpuasa, organ-organ dapat berehat. Dan kerehatan ini membantu badan membuang segala kotoran serta toksik di samping menyegarkan sel-sel. Puasa adalah cara rawatan yang tertua di dunia. Ia telah diamalkan orang terdahulu. Malah Hippocrates, Galen dan Paracelsus menjadikan puasa sebagai salah satu cara rawatan untuk pesakit mereka. Ini adalah pakar perubatan, doktor-doktor di awal-awal tamadun sains ni. Plato, Socrates, Pythagoras dan Mahatma Gandhi seringkali berpuasa. Berpandukan kajian serta testimoni pesakit-pesakit, puasa didapati mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit seperti asma, radang sendi, susah tidur, gangguan pada sistem penghadaman serta penyakit kulit. Mengikut Dr. Cindy Engels, PhD pula dalam White Heart, How Animals Keep Themselves Well and What We Can Learn From Them. Binatang-binatang apabila sakit akan menjauhi makanan. Binatang bila sakit dia akan menjauhi makanan. Binatang-binatang apabila sakit akan menjauhi makanan. Pengkaji-pengkaji mengamati fenomena ini berpendapat menjauhi makanan dengan berpuasa adalah proses yang natural untuk ke arah kesembuhan. Ia bermanfaat bukan sahaja untuk binatang tetapi juga untuk manusia. Puasa akan mempercepatkan kesembuhan kerana secara umumnya bakteria memerlukan zat besi untuk bertindak. Justru dengan menghindari makanan, bakteria akan ketandusan zat besi dan keadaan ini akan melemahkan bakteria. Puasa melemahkan bakteria. Berpuasa dalam bentuk menghindari makan dan minum dalam jangka masa yang pendek memang tidak mudaratkan. Dalam sebuah jurnal perubatan berprestij, The Lancet, disebutkan puasa selagi mana tidak menyebabkan kelemahan badan yang bersangatan adalah tidak mudarat. Lemah sikit-sikit is normal. Yang tidak menyebabkan mudarat bersangatan, ia tidak memberi mudarat. Kena bertahan je. Jika berlaku kematian ketika berpuasa, punca kematian dari sebab-sebab lain, bukan sebab berpuasa. Tambahan daripada itu, kajian dilakukan oleh Universiti Utah
ke atas golongan Mormon yang berpuasa hanya sehari dalam sebulan mendapati ia merendahkan risiko mereka menghidap sakit jantung. Penemuan yang sama diperolehi berdasarkan satu lagi kajian dikenali sebagai Intermountain Health Collaborative Study. Dalam kajian ini, 515 pesakit telah diuji kaji di sudut kesihatan jantung. Kajian ini mendapati mereka yang kerap berpuasa mempunyai risiko yang sangat rendah menghidapi sakit jantung. Puasa dalam kajian ini ditakrifkan sebagai meninggalkan jadual makan utama. Masya Allah. Banyak lagi ni kau nak baca panjangnya. Masya Allah. Ini di Universiti Sains Perubatan Tehran, Dr. F. Azizi dan rakan-rakan yang membuat kajian ke atas 9 orang lelaki yang berpuasa. Pemeriksaan darah untuk mengukur kadar glukos, bilirubin, kalsium, fosforus, protein, albumin, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, testosterone, prolactin, luteinizing, hormon serotonin 4 dan thyroxine 4, thyroxine 3 telah dilakukan sebelum Ramadan dan pada hari ke-10, ke-20 dan ke-29 Ramadan. Nak sebut pun susah, saya usaha ya. Maaflah doktor-doktor kalau saya sebut salah. Di samping itu, berat badan mereka ditimbang. Ujian-ujian ini menunjukkan puasa menurunkan paras gula dalam darah ke tahap yang rendah tanpa mendatangkan sebarang mudarat. Kadar kolesterol yang memudaratkan itu kolesterol LDL, low density lipoprotein, menurun dan sebaliknya kolesterol baik iaitu kolesterol HDL, high density lipoprotein, meningkat. Paras lemak dalam darah secara umum menurun. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Oh, sains sangat ni. Bla bla bla. Okey. Masya Allah. Saya baca sebab tuan-puan mungkin kalau saya bagi link ni tuan-puan pun tak baca ni. Jadi saya tolong baca. Boleh Saya tolong baca tuan-puan sekalian. Tuan-puan dengar. Sebab apa? Kita malas membaca. Kalaulah kita share dekat FB ni tak akan baca ni. Jadi sikit lagi tuan-puan sekalian. Nak bagi semangat kita berpuasa sunat ni. Kita nak puasa hari putih nanti kan? Khamis, Jumaat, Sabtu. Nanti kita keluarkan artikel khas untuk puasa. Kita ingatkan. Khamis, Jumaat, Sabtu ni kita puasa sama-sama insyaAllah. Puasa dan kesihatan mental. Tadi kesihatan tubuh badan tu, saya pun faham tak faham tu. Dari sudut sains, dia sains sangat. Jadi sekarang, puasa dari sudut kesihatan mental. Otak manusia mendapat banyak manfaat melalui puasa. Malah puasa juga mendatangkan kesan yang amat positif kepada otak binatang. National Institute on Aging. Ada National Institute on Aging. Mereka pernah melakukan kajian ke atas tikus-tikus. Tikus ini diberikan makan mengikut jadual, kemudian disusuli dengan berpuasa secara berselang-seli. Sebab itu sejenis bahan kimia toksik kepada saraf, neurotoxin, yang boleh menyebabkan penyakit seperti Alzheimer, penyakit kelupaan kepada manusia diberikan. Tikus-tikus yang berpuasa dalam bentuk seperti yang dinyatakan sebelum ini memiliki ketahanan sehingga mampu melihara kesihatan sistem sarafnya. Penemuan ini dilaporkan di dalam Proceeding of the National Academy of Science Online Edition, April 28. Bukanlah sesuatu yang mustahil jika dikatakan kesan yang lebih kurang sama juga dirasai oleh manusia berpuasa. Okey, kajian daripada Universiti Kentucky pula mendapati berpuasa dapat mengurangkan kesan negatif terhadap pesakit mengalami kecederaan sederhana di bahagian otak. Puasa juga merangsang pengurang hormon yang dikenali sebagai endorfin. Hormon tabii ini berfungsi seperti dadah jenis candu yang menghilangkan kesakitan serta mendamaikan minda, justru mencegah daripada serangan penyakit mental. Tambahan daripada itu juga, puasa membantu tidur dan hal ini penting terutamanya bagi golongan tua. Oleh sebab proses pemulihan badan berlaku ketika tidur, kemampuan untuk tidur dengan nyenyak menjamin kualiti proses pemulihan itu. Masya Allah. Ni panjang sangat. Tak payah baca dah ni. Kajian dilakukan oleh Dr. Teresa Nicholas Rekor Perubatan Belo dan rakan-rakannya ke atas 7 orang pelajar dari Louisiana menunjukkan. Okey, terima kasih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita orang yang beriman kepada Allah yakin bahawasanya setiap perintah Allah
Dan setiap larangan Allah ada hikmah yang tersembunyi. Kita tidak ragu sedikit pun. Hari ini, para pengkaji orientalis barat, orientalis ni adalah saintis dan orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Mereka ini ditanggung keperluan hidup mereka dan dibayar dengan jumlah yang sangat tinggi. Boleh jadi gaji mereka ratus ribu ataupun juta. Mereka dikumpulkan kepakaran-kepakaran untuk mengkaji keburukan-keburukan yang terkandung di dalam Islam. Termasuk mencari kelemahan Al-Quranul Karim. Termasuk mencari kelemahan di setiap ibadah-ibadah dalam Islam. Dan setiap syariat dalam Islam. Kan, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang harus, sunat. Mereka mengkaji dengan tujuan mencari kelemahan demi kelemahan. Mereka nak counter. Tapi akhirnya ramai saintis-saintis barat, orientalis barat ini, akhirnya memeluk Islam. Kerana mereka menemui keajaiban demi keajaiban, kebenaran demi kebenaran. Bahkan ilmu sains mereka berkembang melalui Al-Quranul Karim. Yang banyak mereka tak dapat jawapan terjawab di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Maka walaupun tidak ada penyataan-penyataan ataupun bukti sains sekalipun, cukup kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk melakukan sunnah yang akhirnya dibuktikan ia sangat luar biasa. Ada yang kata, Ustazah, jatuh period saya pada waktu tu. Macam ni. Ya, ada wanita yang mungkin sedang period sekarang. Hari ni first day. So, kemungkinan Khamis, Jumaat, Sabtu ni dia tak sempat puasa. Dan hari ni first time dia dengar puasa hari putih. Saya tak tahu selama ni. Macam mana tu? Tuan pastikan, kalau kita betul nekat nak buat, memang nak buat, tapi ada sesuatu yang menghalang, insya-Allah kita akan dapat kebaikan yang sama. Kita akan dapat manfaat. Kita dapat ganjaran pahala. InsyaAllah. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan, lalu ia terhalang, maka ia akan dicatat. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat pahala umpama dia melakukan. Tapi jangan main-main niat. Abang, saya dah niat dah puasa hari putih. Tak puasa pun tak apa, dah dapat dah pahala. Awak niatlah, awak niat. Niat je puasa hari putih. Tak apa, kita tak puasa pun. Sebab Ustazah Asmat cakap, hadis Nabi ada cakap, siapa berniat melakukan satu kebaikan, terlalu terhalang. Yalah, kalau kita tak dapat, tetap dapat pahala. Penting niat. Itu mempermainkan niat tu apa sekalian. Orang yang berniat betul-betul nak buat, dia akan bangun, dia akan cuba sahur. Kemudian mungkin ada terhalang sesuatu. Kalau uzur tu halang awal-awal lagi lah. Tapi Allah tahu dia sedih. Dia macam tekilan. Alahai sedihnya tak dapat puasa hari putih. Tekilannya tak dapat. Allah tahu siapa yang betul-betul nak lalu terhalang, dia tetap diberikan pahala. Masya Allah. Okey. Niat puasa hari putih. Bila nak sahur tu, kan? Nak sahur hari Khamis ni, dapat 2 lah pahala. Pahala puasa hari 3. Hari Khamis ni terhimpun 3 pahala puasa. Pahala puasa hari Khamis, pahala puasa Rejab, dan pahala puasa hari putih. So jangan tinggalkan. Sampai 3 puasa terkumpul pada Khamis ni. Puasa hari Khamis, sunat Rejab, dan sunat hari putih. Masya Allah. So macam mana nak niat 3-3? Kita bangun je sahur tu, boleh je niat bahasa Melayu. Ya Allah, aku berpuasa untuk hari Khamis, untuk hari putih, untuk Rejab. Dah. Niat tu lintasan hati. Lintasan hati. Kerana-Mu ya Allah. Niat tu bebas sebenarnya. Kita nak, tak perlu, tak wajib bahasa Arab. Nawaitu sauman ayyamul bait. Nawaitu siyamun ayyamul bait lillahi ta'ala. Kita orang Melayu boleh niat dalam bahasa Melayu. Niat je puasa sunat hari putih, puasa sunat hari Khamis, puasa sunat Rejab. Masya Allah. Ustazah, saya nak niat sekali puasa ganti. Boleh tak? Boleh. Jawapannya exactly boleh. Tidak ada keraguan. So, mana yang perlu dahulukan? Puasa ganti tu sebab ia wajib. So, 4 puasa sekaligus boleh. Tak ada masalah.
Allah Maha baik. Ini agama yang sangat memudahkan penganut dan umatnya. So kita niat puasa ganti hari Khamis ni. Kita niat puasa ganti hari Khamis ni. Ya Allah, aku puasa ganti Ramadan, ya Allah. Aku niat puasa ganti Ramadan. Lepas tu automatik kita terus je nak pasal niat ataupun tak pasal niat. Masya Allah. Yes, Islam agama sangat indah. Kita boleh pasang niat puasa ganti. Lepas tu kita pun terus pasang niat, ya Allah, aku puasa ganti Ramadan yang lepas ni, ya Allah. Dan aku juga berniat hari ini puasa sunat Khamis, puasa sunat hari putih. Walaupun tak reti nak sebut kali pertama puasa hari putih ni kan. Dan puasa Rejab, ya Allah. Moga kau terima, ya Allah. Allah akan bagi, insya-Allah, bersangka baik dengan Allah. Okay. Ada soalan lagi? Puasa ganti dan puasa sunat sekali? Boleh. Memanglah di sana ada pendapat. Tetapi kita mengambil pendapat yang adalah hujah-hujah yang kata tak boleh sekian-sekian. Tetapi pendapat yang lebih masyhur, yang lebih kuat, boleh digabungkan puasa sunat dengan puasa ganti. Boleh. Boleh tak kalau tak sahur? Boleh tak kalau tak sahur? Ustazah, kalau air ketuban leaking, air ketuban masih wajib solat. Air ketuban masih wajib solat. Contoh dapat sehari je. Macam ni tu apa sekarang. Hari putih ni memang 3 hari berturut-turut. Siapa yang puasa sehari je, dia dapat pahala sehari tu. Tapi ia tak dapatlah ganjaran yang Nabi sebut, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 tu, umpama seperti puasa sepanjang tahun. Tuan-puan sekalian, bayangkan setahun ada berapa? 360 hari, betul tak? Setahun ada 360 hari ke 365 hari? 365 hari. Bayangkan 3 hari sebulan kita puasa, ibarat kita berpuasa 365 hari. Hebat ganjarannya. Ganjaran ini bagi orang yang berpuasa 3 hari berturut. Siapa yang puasa, saya puasa hari Khamis je Ustaz, hari Jumaat ada kenduri, saya tak puasa. Saya puasa Khamis Jumaat saja, hari Sabtu saya ada kenduri, saya tak puasa. So dia dapat pahala puasa sunat kerana Allah dia dapat. Tetapi ganjaran yang selama setahun tu, wallahu a'lam, kalau dari sudut hadis tu, dia terlepas ganjaran tu. Faham ya? Okey. Air ketuban bercampur darah masih kena solat, wajib solat. Saya 7 kali dah bersalin mengandung bersalin 7 kali kan air ketuban keluar. Wajib solat. Wajib solat. Yang tak wajib solat bila dah anak itu lahir, barulah gugur kewajipan solat. Walaupun lagi 15 minit lagi, ketuban memang ada campur darah sikit-sikit tuan-puan sekalian. Waktu tu saya faham bila air ketuban turun, kita dah mula dah contraction. Contraction dah mula dah, memulas dah mula dah. Tapi kita ada selang waktu. Contoh 15 minit sekali, mula sakit contraction. Lepas tu ada hilang sekejap, ambil wuduk. Bersihkan air yang leaking yang keluar tu. Kemudian solat. Masa solat, air ketuban keluar sikit-sikit. Maka teruskan solat. Solat itu sah. Itu di luar kawalan dah tu. Lepas tu sakit. Macam tu lah. Bila kita dianggap berhadap besar, wiladah. Bila lahir anak tu, kita berhadap besar. Kita wiladah. Panggilnya ada darah keluar anak. Kemudian bersama dengan nifas, kita tak perlu dan gugur dah kewajipan solat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, pernah dengar puasa hari putih tapi tak tahu kebaikan. Masya Allah, jahilnya diri ini. Jangan risau, gorgeous. Jangan risau. Sebenarnya ramai orang tak tahu pasal puasa hari putih. So, nanti saya akan ingat lagi pada hari Rabu ni untuk kita berpuasa pada hari Khamis. 3 bulan Rejab jatuh. Ustazah, kalau rawatan kemoterapi boleh batal tak? Sebenarnya, dia macam ni, tuan-puan sekalian. Saya faham kemoterapi sebab dulu saya selalu teman arwah ayah saya melalui proses kemoterapi. Kemoterapi dia ada banyak kaedah. Banyak juga yang masukkan bahan kemoterapi tu. Kebanyakannya macam tu lah.
panas, sakit, masuk sampai berapa ni. Ia tidak membatalkan puasa. Ia tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa, okey. Tak batal puasa, boleh puasa. InsyaAllah. Dengan nasihat doktor, orang yang kemo, orang yang sedang dalam rawatan pun boleh berpuasa. Tapi tanya nasihat doktor. Makan ubat bila, kemo buat bila. Tapi kalau betul-betul mudarat, maka kita tak perlu berpuasa. Subhanallah. Puasa ni kalau tuan-puan perasan, waktu kita berpuasa, dia ada satu waktu yang mana badan kita rasa lemah, rasa gigil, rasa lembek. Macam tak larat puasa. Macam tak larat. Lapar sangat lah. Saya dah gigil dah. Waktu ni sebenarnya badan sedang proses sesuatu. Siapa yang makan waktu ni, amatlah rugi. Siapa yang buat keputusan nak buka waktu ni, amatlah rugi. Subhanallah. Perasan atau tidak, bila kita berpuasa, ada waktu kita akan rasa macam ngilu perut, lemah, lembek, gigil tak larat. Masa tu ramai yang saya tak mampu puasa. Saya rasa saya tak larat, lembek sangat ni. Tak tahulah nak tunggu sampai petang. Ni baru pukul 12 ni. Terus kita minum air. Tuan-puan sekalian, masya-Allah. Kalau perasan atau tidak, bila kita lawan, kita rehat sekejap, kita zikir ke apa, lepas tu tiba-tiba rasa tu dihilangkan oleh Allah. Rasa tu hilang. Dan seolahnya kita jadi kuat balik lepas tu dan hilang rasa lapar. Itulah. Sebab apa tuan-puan sekalian, bila badan kita sebelum ini jam 11, jam 12 makan tengah hari. Biasanya pagi makan. Tiba-tiba hari itu perut kita tidak diberi jadual seperti biasa. Of course mereka macam tercari-cari. Sebab itu rutin mereka makan tengah hari. Rutin mereka minum petang. Tiba-tiba dia tidak, proses tu tak berlaku. Jadi dia mencari-cari kebiasaan yang dia buat. Tetapi beri perut itu masa. Beri anggota badan, organ badan kita masa. Selepas dia tak dapat makanan, sumber kebiasaan makanan, mereka akan sangat bijak Allah jadikan tubuh badan kita mencari keperluan itu daripada sumber-sumber sos lain dalam badan kita. Untuk menghilangkan, Allah jadikan sistem badan kita merawat dengan secara semula jadi. Subhanallah. Lepas itu, badan kita, paras gula dan sebagainya akan dinomorkan dengan cara mereka bekerja di dalam badan. Dan badan sebenarnya rehat dan happy bila tak ada makanan. Bayangkan ya, pukul 9 kita makan. Seluruh anggota badan kita memberi tumpuan kepada makanan yang dimasuk. Daripada sini sampai perut. Melibatkan pencernaan, proses makanan. Melibatkan pundi kencing, melibatkan usus. Badan kita bekerja keras untuk proses makanan. Selepas itu perlu dihantar pula kepada seluruh badan. Kemudian jadi perkumuhan. Lepas tu dia orang baru nak rehat sekejap, 3-4 jam buat kerja masuk makanan, kita ngunyah-ngunyah pula. Ngunyah-ngunyah sambil kerja. Makan kacang lah, makan itulah, ada orang bagi kerepek lah, ngunyah-ngunyah. Badan pun proses lagi. Ulang lagi proses. Lepas tu dia dah letih, dia nak rehat, makan pula tengah hari. Subhanallah, berat pula nak proses karbohidratnya, proteinnya, nak proses itu, proses ini. Minum air manis pula, gula lebih pula. Badan pula duk kerja keras, macam mana nak proses gula ni, tuan badan ni malah berjalan, buat kerja duduk je. Dah jadi kolesterol lah pula, metabolisme rendah lah pula. Diorang pun buat kerja, enjin dah berat dah ni. Diorang ingat boleh rehat lepas 3 jam 4 jam proses. Tiba-tiba ngunyah-ngunyah lah pula. Pukul 4 petang ngunyah-ngunyah. Makan goreng pisang lah, makan itu, makan ini. Kerja balik. Lepas tu balik rumah, sampai rumah makan malam pula. Lepas tu ingat boleh rehat dah. Lepas maghrib tiba-tiba pukul 10 roti canai pula. Faham Badan letih sangat. Asyik proses makanan. Akhirnya kerja-kerja sebenar dalam badan tertangguh. Mereka nak buat proses, nak rembes hormon, nak meningkatkan metabolisme, nak nyah toksik. Faham tak? Nak nyah toksik, semua terganggu. Tapi bila berpuasa, hore tubuh badan, gembira mereka. 13 jam mereka tak perlu nak layan hawa nafsu tuan dia ni. 13 jam mereka boleh fokus kepada kerja-kerja yang sepatut dibuat. Pemulihan-pemulihan badan. 13 jam mereka dah tahu dah secara berturut. Sebab itu bila puasa 3 hari berturut, dia sangat luar biasa. Hari pertama badan rasa lemah. Tubuh badan baru nak sesuaikan. Tak adalah, kita tak.
kita tak perlu kerja lah. Oh, tak ada makanan lah masuk. Oh, mungkin pukul 12. 12 pun tak ada. Lepas tu hari kedua mereka dah mula sesuai diri dah. Hari ketiga mereka dah boleh optimum dah badan proses. Sebab apa? Toksik dah dikeluarkan hari kedua, hari pertama. Hari ketiga mereka mula merembeskan hormon-hormon yang sepatutnya. Metabolisme ditingkatkan. So walaupun 3 hari saja berturut setiap bulan, dia boleh mengekalkan kecergasan, ketajaman fikiran, otot-otot badan, saraf-saraf untuk tempoh 27 hari seterusnya. Kan sebulan sekali je. So ada lagi baki 27 hari. Dia menguatkan 27 hari. 3 hari kita proses balik. Melalui proses detoksifikasi balik. Lepas tu untuk kesihatan 27 hari. So setiap bulan kitarannya 30 hari, ada 3 hari proses detox, proses itu, proses ini. InsyaAllah. Saya sendiri yang sebut ni, kita nekat setiap bulan. Anak-anak semua setiap bulan, sebulan sekali puasa hari putih kita cuba wajibkan. Dia memang sunat, tapi kita cuba wajibkan. Okey, saya nak kawal kemarahan kita. Masya Allah. Ya, kemarahan perlu dikawal. Kadang-kadang terlepas juga, kita manusia biasa. Tak ada manusia yang tak marah. Tak ada manusia yang boleh hilang terus. Kita hanya boleh kontrol. Alhamdulillah. Ustazah, kalau period boleh ke nak puasa hari putih? Tak boleh lah. Tapi bolehlah tak makan. Macam IF, intimini. Saya tak boleh sebut sampai sekarang. Intermittent fasting. IF tu kan. IF puasanya, yang saya tahulah, dia kena makan sebelum pukul 8 malam. Dia puasa 16 jam 16 jam? Lagi lama daripada kita 13 jam siang. Oh, pukul 8 sampai pukul 12 kan? Malam. Itu puasa yang diperkenalkan oleh lebih kepada saintis-saintis barat lah. Boleh je buat. Bukan kata berdosa ke apa semua. Dan ramai yang terbukti boleh turun berat badan dan sebagainya. Tapi bila puasa siang ni, bezalah tuan puasa sekian. Memang beza. Bayangkan kalau puasa siang, sebab malam memang kita tak makan. Jadi, kalau kita buat pasal sahur tadi, sebenarnya ada orang tanya pasal sahur. Baguslah hari ni kita bincang pasal ni pun tak apa. Pasal sahur, boleh ke tak sahur? Tuan-puan sekalian. Okey, so saya memang perlukan poin berkenaan dengan sahur, fadilat sahur. Pahala sahur ini sangat besar. Amat besar. Sampai membezakan antara puasa orang awam dengan puasa salafus soleh. Dan hadis Nabi berkenaan dengan sahur ini banyak, tuan-puan sekalian. Sebab itu, sebenarnya boleh tak sahur. Niat sebelum tidur. Niat sebelum tidur kan. Contoh hari Rabu malam, sebelum tidur dah niat. Esok nak puasa ganti. Esok nak puasa hari putih, nak puasa Rejab, nak puasa Khamis. Rabu malam sebelum tidur niat puasa. Sah tak puasa esok? Jawapannya sah. Boleh, sebab puasa wajib ataupun puasa Ramadan, niatnya puasa ganti ataupun puasa Ramadan, niat dia boleh dah dipasang niat start daripada maghrib. So sebelum tidur pasal niat puasa ganti dah boleh dah. Kalau tak bangun pun, bangun pukul 6.30, tak sahur, sah puasa. Tak ada masalah dari sudut sah. Ataupun ada orang kata, Ustazah, saya sahur pukul 12 malam. Saya sahur pukul 10 malam. Saya sahur pukul 11 malam. Itu bukan sahur, itu saper namanya. Saper. Tak sah. Tak dikira bersahur sebelum tidur. Sahur adalah waktu yang mana kita bangun dia sebelum fajar, sebelum subuh. Itulah waktu sahur yang disebutkan. So apa fadilat sahur? Fadilat sahur. Ui, banyak dik. Sebenarnya kalau encik suami taib je memang keluar terus fadilat sahur ni. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kamu. Sesungguhnya pada waktu sahur itu ada keberkatan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sendiri sebut, pada waktu sahur ada keberkatan. Bersahurlah pada waktu sahur ada keberkatan. Perkataan barakah sepatutnya kita memang kejar. Kita nak keberkatan. Walaupun dengan seteguk air. Masya Allah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, lagi ya, cari lagi ya. Sebab ini sangat simple. Nabi bersabda, as-sahur akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yujza. Ahadukum walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini adalah hadis sahih ditakhrijkan dalam Al-Musnad riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, makan pada waktu sahur adalah satu keberkatan. Jangan pernah kalian meninggalkannya walau hanya dengan satu tegukan air. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat pula mendoakan ke atas orang yang bersahur. Bayangkan, ini sangat Nabi SAW bila dia nak kebaikan untuk umat, Nabi akan gunakan ayat-ayat, kita panggil ayat-ayat menekan. Ayat apa kita panggil? Ayat tekanan? Bukan. Ayat menekan. Oh, perempuan suka guna ayat-ayat menekan ni. Okey, contoh kita kata, jangan lupa minum air ya. Itu ayat biasa. Bukan. Kalau kita kata minum air, nanti kat sekolah minum air. Ayat yang lebih menekan sikit, jangan lupa minum air. Ayat menekan lagi, jangan sekali lupa. Umi nak pastikan air diminum dan air dalam botol ni kosong. Gitu. Okey, tahap-tahap tu maksudnya. Dalam hadis ini, Nabi beri penekanan sehingga Nabi gunakan perkataan, cuba perhatikan. Mula-mula Nabi sebut, makan pada waktu sahur adalah keberkatan. Kemudian Nabi sebut lagi ayat seterusnya, jangan pernah kalian meninggalkannya. Oh, kita dah rasa level makin naik. Mula Nabi sebut, makan pada waktu sahur adalah ada keberkatan. Kemudian Nabi sebut ayat yang kedua, level tekan. Nabi tekankan lagi dengan perkataan, jangan pernah kalian meninggalkannya. Okay, kita rasa, wow, Nabi ambil berat sangat ni. Jangan pernah, sampai Nabi sebut, jangan pernah kalian meninggalkannya. Lepas tu, ayat yang ketiga, tambah lagi. Walaupun dengan hanya satu tegukan air. Nampak tak? Powerful tak? Powerful ayat-ayat Nabi ni. Sampai Nabi pesan, Nabi cakap, makan sahur ada keberkatan. Jangan pernah kamu tinggalkannya. Lepas tu Nabi tambah lagi yang ketiga, walaupun dengan seteguk air. Ibaratnya Nabi tahu ramai umatnya pemalas nak bangun sahur. Ada yang beri alasan, saya tak lalu nak makan waktu sahur. Saya tak boleh telan lah waktu sahur. Saya kalau sahur lagi lapar. Ada juga yang cakap macam tu. Ustazah saya, tak apa, it's okay dah. Ustazah saya kalau tak sahur saya lagi kuat. Tapi kalau sahur, pukul 12 saya rasa lapar. Yelah sebab badan proses makanan tu. Tapi percayalah, sebenarnya lapar sekejap waktu siang itu bagus sebab memang tujuan puasa untuk rasa lapar. Siapa yang niat, ada tak makanan, ada tak produk yang tak rasa lapar langsung, ia dah menyalahi tujuan puasa. Kena ingat ni, antara tujuan puasa adalah untuk rasa lapar dan dahaga. Kerana daripada lapar dan dahaga itulah kita melawan hawa nafsu. Dan kita boleh merasai kesusahan, keperitan orang-orang miskin. Yang mereka meninggalkan makan minum bukan kerana puasa. Mereka meninggalkan makan minum sepanjang hidup mereka. Mereka tak makan tak minum sebab mereka tak mampu nak makan dan minum. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Masya Allah. Faham tak? Mesej yang saya cuba sampaikan ni mesej yang penting. Mesej yang hebat sebenarnya. Mesej yang ramai kita tak sedar. Ramai orang, saya pun makan juga produk-produk masa sahur supaya menguatkan badan. Tapi kita tak boleh kata kita tak nak rasa lapar dan dahaga dan penat. Sebenarnya nikmat puasa itu apabila kita ada rasa lapar, dahaga dan penat. Kerana suatu ibadah itu apabila ada penat, ada lapar, ada dahaga, maka tingkatan ibadah tu tinggi. Allah melihat, ya Allah, hamba-Ku ini. Maksudnya Allah melihat hamba-Ku ini, dia penat, dia lapar, dia dahaga, tapi dia tetap meninggalkan makan dan minum kerana-Ku. Itu yang Allah sebut. Puasa adalah untukku kerana hamba-Ku meninggalkan makan dan minum kerana-Ku. Sebab itu puasa itu special. Sebab apa?
Apa yang paling kita suka? Makan dan minum, betul tak? Oh, manusia suka makan. Lagi-lagi makanan orang belanja. Lagi-lagi makanan tu sedap. Saya belanja hari ni, oh bahagia, gembira. Tetapi apabila manusia meninggalkan makan minum, hanya kerana Allah larang makan dan minum waktu siang. Sebab itu Allah kata, puasa untukku, hamba-Ku meninggalkan makan dan minum untukku, maka akulah yang berhak mengganjari mereka. Akulah yang berhak. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, hadis Nabi sebut apa? Makan pada waktu sahur adalah barakah. Dan jangan pernah kalian meninggalkannya. Jangan pernah, Nabi kata, walaupun hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat. Nabi tambah lagi. Tadi yang pertama barakah. Lepas tu yang keempat Nabi kata, sesungguhnya Allah memberikan rahmat. Dan yang kelima Nabi sebut, dan para malaikat mendoakan kepada orang yang bersahur. Kita masih lagi tak nak sahur. 5 perkara yang Nabi sebut. Pertama, pada siapa yang bersahur ada keberkatan. Yang kedua, Nabi pesan, jangan kamu tinggalkan. Yang ketiga, walaupun seteguk air, Allah memberikan rahmat. Dan yang keempat, malaikat mendoakan orang yang bersahur. Bila waktu sahur? Waktu yang akhir-akhir dekat dengan fajar. Sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh ataupun 1 jam sebelum subuh, itulah waktu sahur. Subhanallah. Tu apa sekalian? Bagi yang malas sangat sahur, siapkan air terus dalam botol tepi katil, ataupun tak ada meja tapi letaklah tepi katil, ataupun peluklah air tu masa tidur. Pasanglah jam loceng pukul 5.30, kering. Lepas tu dia pun bismillahirrahmanirrahim, minum, tidur balik. Ini memang ada golongan yang kita perlu terpaksa akur. Ustazah, saya memang tak boleh lah, saya tak tahulah, saya tak boleh sahur, saya tak boleh ni. Lepas tu saya puasa, saya nak puasa tapi saya ni baru nak berhijrah. Dan saya bangun tahajud pun saya malas, Ustazah. Tapi saya nak belajar puasa. Tapi sahur saya, tak biasalah makan awal pagi. Saya akan pesan, bangun juga. Walaupun ngantuk-ngantuk malam-malam tu, walaupun seteguk air. Lepas tu tidur balik, tidurlah. Sah tak puasa tu? Sah. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita yakin saja bila Nabi kata ada berkat, Allah berikan rahmat dan malaikat mendoakan orang sahur walaupun dengan seteguk air. Jangan tinggalkan. Macam tu 1 million di TikTok. Terima kasih kepada XPDC, Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Excellent. 1 million guys. Thank you guys. Gitu. Masa bujang. Ya. Saya cakap ni tuju pada orang bujang. Walaupun ada orang-orang yang tak bujang ni, bujang terlajak ke ataupun tua dengar, Ustazah ni ada ke orang macam tu? Kan? Tak perlulah nak lebih-lebih ceramah, nak bayangkan ada orang macam tu. Saya jawab ada. Ramai pelajar asrama, ramai pelajar universiti memang malas bangun sahur. Memang, macam mana nak kata memang ramai yang tak bangun sahur ni. Sebab keluarganya pun dia dibesarkan tak bangun sahur. Keluarganya pun tak bangun sahur. Jadi dah terbiasa daripada kecil puasa Ramadan 1 bulan tak bersahur. So itu yang saya buat bayangan macam tu. Siapkan terus botol air tu. Kan, siapkan terus botol air tu. Terkejut 5.30 kering sambil mamai tu. Aku sahur, ya Allah, sahur puasa. Minum, letak, tidur balik. Betul tak? Ramai orang muda malas sahur. Ashraf kan? Awak bangun sahur tak? Bangun. Tapi masa awak duduk dulu dekat college, universiti dulu, tak bangun kan? Masa student dulu awak pun tak bangun kan? Kawan-kawan awak pun tak bangun kan? Maksudnya memang ramai pelajar-pelajar universiti tak bangun. Ibu-ibu telefon anak-anak. Nak, walaupun malas sahur, tak bangun sahur, minum air walaupun seteguk. Tahu tak kamu dapat apa, wahai anakku yang tercinta, tersayang? Kamu akan dapat rahmat daripada Allah. Kamu dapat keberkatan daripada Allah. Dan malaikat mendoakan kamu. Walaupun kamu sahur sambil baring, minum air sambil baring. Malas sangat tu. Straw tu. Pasang siap dah wire tu macam orang sakit tu. Tekan air. Masuk air. Itu memang dahsyat sangat lah tu. Subhanallah. Macam tu sekali nak cerita. Betul tak ni? Okey. Tu tak larat bangun sahur. Ya Ustaz, kadang-kadang sebab tidur lewat sangat. Betul lah tu. Tapi ramai yang malah bangun sahur. InsyaAllah dengan mendengar hadis ini, saya punya ceramah bersungguh-sungguh macam tu. Orang tertekan kadang dengar. Ustazah ni okey, faham dah. Cukuplah tu Ustazah. Dah faham sangat dah. Tapi bagi lagi.
Sampai tertekan dengan ceramah saya kan. Tapi tak apalah. Sebab kadang-kadang tekanan tu penting. Gaza sedang kelaparan, ya Allah. Betul. Ada suami adik kami yang memang tak sahur. Nak bagi air cukup masa puasa. Saya tertidur. Macam-macam soalan puasa. Kadang tertidur time kuliah ustazah. Tak apa. Dapat pahala juga. Saya okey je. Okey. Boleh beli kat Shopee tu air macam tu. Ha? Air macam mana? Air masuk terus dalam mulut tu. Ada. Sambung. Ya. Okey, wallahualam. Hirup air lena balik. Ya, adik saya dulu, opa saya bancuh Milo, letak straw, bangun, duduk, hirup, air lena balik. Macam tu. Okey. Sebenarnya, waktu terakhir sahur adalah sebelum azan. Memang ada yang kita panggil waktu imsak. Imsak tu waktu berhati-hati. So, contoh kita bangun tidur. Bangun, tengok-tengok jam, 1 minit lagi nak azan. 1 minit lagi nak azan. Apa yang kita boleh buat? Minum air kosong. Terbaik daripada minum air manis. Air kosong the best. Banyak zat dalam air kosong. So, minum air. Tengah minum air, dah telan, dengar azan. Terus stop. So, dalam situasi yang genting. Okay, faham ya? Sedut je untuk sahur walaupun mereka sudah berkeluarga. Saya kejut anak-anak saya dalam telefon untuk sahur walaupun mereka dah berkeluarga. Rahmah Hashim, ini adalah ibu yang terbaik, mertua yang sangat bagus. Dia akan telefon anak-anak menantu untuk bangun sahur. Ustazah mau pecah waktu bilakah mandi wajib? Mandi wiladah. Dia dah bergabung dah mandi wiladah dengan mandi nifas. Esok dah nifas tu lah, dia tak perlu mandi wiladah. Lepas bersalin, wiladah itu adalah hadas besar kerana melahirkan. Kecuali jika lepas dia bersalin, tak ada darah nifas. So, dia kena mandi selepas melahirkan anak. Tapi kebiasaan normal adalah bersambung darah nifas. So, dia diangkat sekaligus bila mandi wajib selepas habis nifas. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya perlu berhenti setakat ini. Banyak dah persoalan yang terjawab. Mohon maaf untuk kali ketiga bagi bulan ini kita belum berjaya sebenarnya kuliah kita hari Isnin kita jadualkan untuk sirah. Tadi saya dah sebut di awal, hari ini nak baca tentang Sayyidatina Khadijah, tapi nampaknya soalan-soalan ummah lebih penting didahulukan dan ia berkaitan dengan situasi kita di bulan yang kita banyak puasa. Moga terjawab banyak persoalan lah ya tuan-puan sekalian. Alhamdulillah. Saya ada program pula dalam pukul 9.30. Begitulah jadual saya setiap hari. Pagi-pagi ni kuliah kita. Terima kasih sahabat di FB yang bagi star. Dan ada tuan-puan, pagi-pagi ni kan kuliah kita dah buat hampir 3 tahun. Kuliah ini percuma untuk siapa sahaja dan kami usahakan buat setiap pagi kecuali Sabtu dan Ahad. Ia bukan satu perkara yang mudah. Ia berat, ia agak susah. Kalau nak buat seminggu berturut pun berat. Tuan-tuan sekalian, kami dah buat hampir 3 tahun. Demi perkongsian ilmu, kebaikan untuk ummah. Namun, dalam waktu yang sama, di sebalik tabir, ia perlukan belanja. Dia perlukan belanja. Kita ada tim media, kita ada tim R&D. Semua tim tu lebih kurang dalam 12-13 orang. Supaya saya punya penyampaian boleh berjalan dengan lancar. Masya Allah. Sebab itu kalau tuan-puan cari mana penceramah ataupun pendakwah di Malaysia yang buat kelas setiap pagi, dah tak ada dah. Ada yang buat boleh bertahan sebulan, adalah boleh bertahan 2 bulan, ada yang dah cuti lama lepas tu buat balik. Saya pun sama. Ada waktu saya tak buat 2 minggu, macam tu bila saya outstation, ada umrah dan sebagainya. Jadi perjuangan untuk kuliah pagi ni besar. Dan perjuangan ini dibantu oleh kalian. Kalian adalah pejuang yang bersama dengan kami. Kalau kalian tak hadir, tak ada sambutan. Kalian juga yang menyebarkan, sharing. Dan kalian komen, dia menaikkan reach. Kalian bagi emoji, bagi star di page, di FB. Star tu bertukar kepada infak. Itu menampung kos operasi kami. Give juga adalah satu bentuk duit. Dan terima kasih yang mendoakan. Dan terima kasih juga yang menyumbang kepada akaun rasmi kami. Akaun rasmi kami, dia ada media dakwah UAH.
Daripada situlah dia punya ni wire-wire apa semua ni kita guna yang high quality. Kalaulah wire yang fungsi yang sama, harga dia contoh 100 lebih, kita beli yang hampir 1,000 lebih. Kita punya root apa semua tu, kita guna handphone yang terbaik, yang selalu kena tukar sampai masa sebab kita guna hari-hari. So semua itu memerlukan kos. Begitu juga kos-kos operasi yang melibatkan tenaga kerja. Jadi subhanallah, terima kasih banyak yang selalu menyumbang, yang infak, yang wakaf. Terima kasih excellent pejuang dakwah cyber ekspedisi sekalian. Moga perjuangan kita ini diterima oleh Allah. Banyak duit dia bagi TikTok tu. Terima kasih ya. Jadi kita jumpa pagi besok insya-Allah dalam kuliah Riyadhus Shalihin. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap. Hari ni tak ada siapa-siapa yang bagi untuk bahan apa-apa ke? Okey. Tak, saya pelik juga tim kita ni. Bayangkan hari ni berapa bulan? Hari ni 22 hari bulan kan? Berapa hari lagi gaji? 3 hari lagi gaji. Satu keperluan untuk staf kita. Satu lagi, sepatutnya berapa hari gaji ni lah orang guna peluang untuk buat iklan itu, buat iklan ni target orang gaji. Pada minggu lepas saya juga tanya soalan yang sama. Tak ada bahan-bahan apa-apa ke, nak iklan apa-apa ke? Saya ni kalau tim minta iklan, tim minta buat bahan, saya akan buatlah di hujung. Kalau siapa yang selalu mengikuti, semua faham kita ada berapa perniagaan. Dan semua perniagaan itu very struggle. Sangat struggle tu apa sekalian. Bila nak bayar gaji staff 25 bulan lagi 3 hari ni, kita nikah sebulan makan bulan. Bayar gaji kosong balik akaun. Bayar gaji kosong balik. Berapa hari sebelum kita memang akan all out untuk cukupkan keperluan bayar gaji pekerja. Pekerja ada semua 200 lebih. Termasuk yang construction dan sebagainya. Jadi, saya selalu pesan pada tim, engagement masa kuliah pagi sangat tinggi. Kalau anda contohlah unit PTR, nak minta saya promote buku, pun dia orang tak ada bagi apa-apa buku kan. Nak minta saya promote tim galeri, boleh sangat ujung satu produk diperkenalkan. Subhanallah, ada orang yang akan support dan ada orang yang tak tahu. Betul kan? Cinta syurga ke, nak elang kurma ke, nak Ramadan ni kan. Masya Allah. Orang lain bisnes 3 hari seminggu sebelum, seminggu sebelum gaji all out buat marketing. Sebab nak target nanti orang gaji, seeding dulu, orang panggil tanam benih dulu. Minggu lepas saya tanya soalan yang sama juga. Dan saya ingatkan juga dalam tim, dalam grup kan. Tapi kadang-kadang tim sini tak ambil peluang, tak ambil ruang. Subhanallah. Kalau saya buka ruang, hujung siapa yang nak paid review kan, berebut satu Malaysia ni. Percayalah, sebab ramai orang selalu minta. Contohlah hujung kan, saya bagi nombor telefon, siapa yang nak hujung-hujung kuliah saya buat iklan apa-apa contoh kan. Saya kenakan bayaran 2,000 contoh. 2,000 tu untuk gerak kerja dakwah. Saya percaya ramai orang yang akan berebut sebab dia tahu engagement live pagi sangat tinggi. Lepas tu saya percaya ramai syarikat akan berebut. Okey, hari ni syarikat ni, esok syarikat ni. Saya bantu untuk perniagaan Muslim. Yuran dia 2,000. Yurannya 2,000 contoh kan. 2,000 tu untuk apa? Untuk kami menampung kos-kos operasi. Kerja dakwah, kerja amal. 2,000 tu tak masuk duit poket saya. Percayalah. 2,000 tu akan pergi mana? Akan untuk pembangunan perkampungan hijrah. Sebulan dapat berapa? Dapat 60,000. Betul kan? Subhanallah. Tapi saya tak buka walaupun ramai yang mohon. Ramai yang minta. Ada yang nak bayar 5,000 pun ada. Ustazah boleh tak nak paid review produk saya? Ustazah buat video 5 minit je. Kami bayar 15,000. 15,000 ada yang pernah minta dengan saya. 15,000. Lebih pun ada. Untuk saya bercakap 5 minit, promote produk dia, nak bayar 15,000. Kalau tuan-puan nak tak? Mestilah nak. 15,000 tu banyak. Ramai yang marah. Ramai yang marah geram pada saya. Ustazah sombong, Ustazah tak nak bantu peniaga-peniaga Muslim. Kenapa tahu saya tolak? Bayangkan kalau saya promote produk lain, saya bagi tahu tim saya,
Saya tolak semua permintaan produk-produk luar sebab saya nak dahulukan produk sendiri. Tapi kamu tak gunakan peluang, kamu tak manfaatkan ruang yang ada. Kamu tidak berebut-rebut, Ustazah esok tolong promote ni. Ustazah boleh tak menghantar malam lagi sebab pagi tak sempat contohnya, kan? Ustazah boleh tak sekian-sekian. Saya tolak sebab bayangkan produk-produk luar pun ada produk yang sama. Betul kan? Tengok. Saya dah meluah secara live pula. Tapi saya harap sangat tim faham dan orang semua faham why bila hujung saya akan buat iklan. Sebab itulah cara saya bantu tim juga dan saya sendiri cari rezeki untuk kos operasi syarikat. Untuk sekian-sekian. Itulah caranya. Sebab saya tak nak bila saya buat kerja-kerja perniagaan sampai saya tak buat dakwah. Dan memang niat kuliah pagi saya adalah untuk ilmu. Kalau tak, saya tak adalah all out dah 3 tahun dah. Takkan sampai 2-3 jam. Kalau saya tujuan untuk promote produk, saya kuliah 5 minit, 10 minit, lepas tu promote. Saya kuliah 2 jam, sejam setengah. Hujung sekejap je 10 minit saya ambil masa. Saya percaya ramai yang akan support. Betul kan? Sebab tahu perniagaan yang kami usahakan adalah enjin kepada gerak kerja dakwah, gerak kerja kemanusiaan dan projek-projek yang dibangunkan di perkampungan Al-Hijrah. Okey, ini sebenarnya bukanlah ini hebahan saja. Hebahan apa? Hari terbuka Hijrah Islamic Tahfiz School nak jemput tuan-puan sekalian datang daripada pukul 9 pagi sampai 3.30 petang. Di mana Hijrah Islamic Tahfiz School yang bertempat di Nilai Negeri 9. Sebenarnya kena sebut jelas tahu. Orang tak tahu ni nilai, luas sangat nilai ni. Apa nama tempat ya? Kena bagi tahu alamat yang tepat. Okey, tuan-puan sekalian, insya-Allah tausiah bersama dengan saya pukul 9.30. Ada maksudnya bolehlah nak jumpa berdepan. Kalau siapa berhajat nak jumpa. Bila ni? Sebagaimana tarikh yang anda tengok. 28 Januari 2024. 28 Januari 2024 hari Ahad. 28 Januari 2024 9 pagi sampai 3.30 petang programnya. Ada slot tausiah bersama saya pukul 9.30. Kemudian anda boleh buat lawatan dalam HITAS, Hijrah Islamic Tahfiz School. Anda boleh tengok asrama, boleh tengok apa. Walaupun anda bukan datang untuk daftar anak. Tapi anda nak tengok sendiri Hijrah Islamic Tahfiz School hasil pada sumbangan tuan-puan juga. Kemudian sepanjang itu, anda boleh bawa anak-anak kecil kalian. Akan ada games, ada aktiviti mewarna, ada aktiviti melukis, ada permainan-permainan disediakan untuk anak-anak. Bila hari Ahad ini dah, hari ini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, hari Ahad ini dah tuan-puan sekalian. Hari Ahad ini, hari Ahad pukul 9 pagi hingga 3.30 petang. So anda boleh datang je dalam tempoh tersebut. Masya Allah. Tapi saya ada lebih kurang pagi je saya ada. Adalah berapa jam? 2-3 jam saya akan ada. 9.30, 10.30, 11.30, pukul 12. Sebab petang saya dah ada program lain. Tapi kalau anda nak tengok HITAS, anda boleh datang anytime in between waktu tersebut. 9 sampai 3.30 petang. Okey, lokasinya adalah di mana? Taman. Anda boleh cari Google Map ataupun Waze, cari HITAS. Saya tak tahulah cari apa, Hijrah Islamic Tahfiz School ke HITAS. Google HITAS je akan keluar. Boleh HITAS. Okey, HITAS je akan keluar. Tapi ada orang dia tak guna ni, dia tak guna Waze, tak guna ni. Jadi apa nama? Dekat posting ni pun tak ada tulis detail nama lokasi. Tak dapat lagi maklumat. Nilai Springs Villa. Di Nilai Spring Villa. Taman. Ya, Nilai Spring. Ya, Google je HITAS. Anda akan jumpa. HITAS ada IG. Ada yang tanya, HITAS ada IG tak? Ada. HITAS boleh cari. Ada IG, ada TikTok. Tapi tak seaktif page laman rasmi Ustazah Asma lah.
Ya, Hitas pun dah keluar. Ya, ada tu. Nilai Spring Villas 7180 nilai. Ada maklumat tu. InsyaAllah bila hari Ahad ni, moga kita dapat jumpa. Bawa anak-anak, bawa keluarga. InsyaAllah ada minum-minum ringan disediakan. Ada air, mungkin ada kuih-kuih, mungkin ada mihun. Kita boleh fikirkan. Mungkin ada makanan ringan lah. InsyaAllah ada makanan disediakan, ada aktiviti anak-anak disediakan. InsyaAllah kita beramah mesra hari terbuka Hitas untuk semua. Untuk semua. Siapa yang nak daftar anak, silakan. Nak tengok sendiri sampai puas hati. Kita memang nak sangat. Kita masih buka lagi ruang. Sebab kapasiti pelajar ada 50 orang lelaki. Ini selesa. Tapi kalau permintaan tinggi, kita boleh adjust. 50 pelajar lelaki dan 50 pelajar perempuan. InsyaAllah. Terima kasih. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitas. HITAS. Hijrah Islamic Tahfiz School. S belakang. Ya, sebenarnya Hitas di bawah Ustazah Asma. Ya, di bawah kami, di bawah Yayasan Al-Hijrah. Mula beroperasi tahun ini. Ini adalah pengambilan pelajar yang pertama. Namun, kami MOU collaborate dengan sekolah-sekolah yang established. Antaranya Diniah Puteri yang usianya dah 100 tahun dah di Indonesia dan beberapa sekolah dan madrasah yang lain. Maksudnya kurikulumnya adalah yang proven, sistem, syllabus. So, kita duplicate dan kita ubah suai, kita akan gunakan. Bukannya kami baru nak bina syllabus, kami yang baru nak bina sistem. Bukan anak anda akan jadi bahan uji kaji, tak. Kami ambil sistem yang dah proven, yang dah established, yang dah lebih 50 tahun, yang telah sistem ni hasilkan begini. Syllabus ini menghasilkan pelajar begini. So, kami duplicate balik. Subhanallah, dan kami tambah baik mengikut kesesuaian pelajar-pelajar kita. Jadi, bukannya batch pertama adalah uji kaji untuk ni. Jadi, saya tahu ramai ibu bapa macam tak yakin, tak confident. Baru tahun pertama. Tak proven lagi, tak tahu lagi macam mana. Tapi itulah di antara ayat-ayat yang saya boleh berikan untuk beri ketenangan pada ibu bapa jika nak memilih menghantar anak di sekolah kami. Saya sendiri yang akan monitor, saya sendiri akan bertanggungjawab, akan memikul amanah yang diberikan oleh ibu bapa bersama dengan cik suami dan bersama dengan seluruh tim Hitas dan Yayasan Al-Hijrah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, sorry ya, ramai yang tanya pasal yuran. Yurannya lebih kurang, saya tak lebih kurang 900 lebih. Yurannya 900 lebih ataupun 800 lebih. Berapa hari tu kita kira-kira baik? 900 lebih. Sebab ia termasuk yuran sekolah dan yuran asrama. Tuan-puan sekalian, yuran makan minum sahaja, bayangkan sekiranya anak kos makan sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Ada berapa makan? 5 kali. Bayangkan sekiranya kos makan RM15. Cuba kira 15 kali 30. 15 kali 30. 15 ringgit kali 30 hari. Makan sahaja 450. Cuba tuan-puan kira. Untuk anak kita makan, duduk di asrama RM15 sehari. Itu kalau RM15 sehari. Kosnya sebulan untuk makan sahaja adalah 450. Yang saya sebut tadi 900 yuran, bunyi mahal kan? 900 tolak 450, tinggal lagi 450 balance. 450 api, air, segala facilities. Ada aircon, kipas. Kemudian di situlah
untuk bayaran guru. Walaupun untuk pelajar yang tak ramai, tapi guru yang kami gunakan ramai. 10 guru lelaki, 10 guru perempuan, tak termasuk yang mana guru yang akan bimbing, yang akan mengajar khusus. Sebab kami tetapkan begini, 10 orang pelajar, seorang guru akan jaga. Seorang guru jaga betul 10 orang pelajar. Dari segi hafazan, dari segi akademik, dari segi sekian-sekian. Memang ada guru akademiknya. Jadi kalau pelajar meningkat, tambah lagi. Kalau boleh, kita nak buat seorang guru dijaga 7, 8 supaya guru ini dari sudut akhlak, sikap, attitude, bukan hafazan Al-Quran saja, kebolehan dia menggunakan Al-Quranul Karim sebagai berhujah, macam-macam. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu kalau kita fikir balik dengan fasiliti sekolah, kalau anda tengok sekolah kita, bangunan tu high class. Bangunan yang kos kita punya renovation semua tinggi. Bangunan itu bernilai 2.8 juta untuk 100 orang pelajar. Jadi kalau kita buat kira-kira betul-betul, sebenarnya 900 yuran untuk pelajar tu belum cukup untuk menampung kos sebenar operasi sekolah ini. Tetapi kami dah bincang hari tu, asalnya yuran 1,200, 1,300. Bila kita kira dengan detail, kos gaji guru, kerani, sekian-sekian, kos tukang masak, kos macam-macam kos. Tapi kita reduce sampai dapat 900 lebih kurang. Dan kita akan usahakan cara lain untuk cukupkan kos, cukupkan menampung ni. Tuan-puan sekalian, banyak international school yuran sebulan 2,000, 2,500, ibu bapa tak petikai pun. Ada yang sebulan 4,500, 5,000, ibu bapa yang mampu tak petikai. Sebab mereka tengok pada facilities. Kita punya facilities, level kita hampir sama macam international school. Dari segi facilities lah, kita kata kemudahan dan sebagainya. Bukanlah nak kata hampir sama sangat, tetapi anda boleh tengok sendiri hitas kita macam mana nanti. Kita akan cuba beri yang terbaik mengikut kadar kemampuan kita, sehabis baik kita beri, insya-Allah. Subhanallah. Saya tahu ada orang kata, oh ini sekolah untuk orang kaya-kaya je lah ni. Oh, Ustazah buat sekolah mahal-mahal. Macam mana dengan orang-orang yang tak mampu, orang yang susah? Tuan-puan sekalian, kita tidak mampu untuk menyediakan untuk semua peringkat. Tapi doakanlah satu hari nanti di perkampungan Al-Hijrah. Ketika itu kita akan bangunkan tahfiz. Yang mana di situ nanti pun bangunan yang terbaik juga kita akan bina sehabis baik sebab institusi Al-Quran. Dan kita akan ongoing ke arah itu. Yang mana kita bina tahfiz wakaf, yang mana umat Islam yang wakafkan sistem pendidikan di situ. Akhirnya makan kooperasi semua tahfiz itu hasil daripada wakaf umat Islam. Maka ketika itu kita boleh bagi percuma kepada asnaf fakir miskin, kepada du'afa, orang-orang yang tidak berkemampuan. Namun untuk ke arah itu kita perlukan masa. Buat masa ni kami beroperasi di Hitas ini dengan yuran sedemikian. InsyaAllah mudah-mudahan ada ibu bapa yang berkemampuan untuk menghantar anak-anak dengan yuran yang sebegini. Jadi saya tak berlapik, saya transparent, saya terus sebut sebab ramai yang tanya pasal yuran. Jadi harap faham kenapa kita kenakan yuran seperti itu. Sebab kita swasta, kita tak ada suntikan ataupun dana daripada mana-mana. Kita survive sendiri. So, doakan semoga hasil yang kita bayangkan, yang kita harapkan keluaran daripada Hitas ni terbaik sebagaimana yang kita aturkan, yang kita plan, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.